Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghayrullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah. Allah, 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 ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musalliman. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mawjud, ala sayyidil mawjudati alladzi qala ana sayyidu wulidi Adam wala fakhru, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil hasyri, amma ba'du. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada malam ini dapat sama-sama kita meruangkan masa kita setelah kita buat sembahyang sunat tarawih, dan sekali kita sambung lagi insya-Allah bagi cukup 20. Kita rehat sebentar, kita bertazkirah. Lama saya tak live di Facebook ni. Apa khabar semua daripada Melaka ada, Baling ada, Kuala Ketir ada. InsyaAllah pada malam ni, sebagaimana yang telah diminta oleh Ustaz Ali Syukri, bukan Datuk Seri Ali Syukri ya. Ustaz Ali Syukri ni dia penceramah terkenal di Bangi Selangor. Dia ada Facebook, dia ada page dia sendiri, Ustaz Ali Syukri. Dia minta supaya saya buat live pada malam ini. Jadi pada malam ini saya dengan amanah yang diberi, saya cuba buat walaupun tak pernah cakap seorang-seorang lagu ni. InsyaAllah malam ni kita akan membicarakan 10 malam yang akhir. 10 akhir Ramadan dikurnia Lailatul Qadar. 10 malam yang akhir dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu malam, iaitulah malam itu namanya ialah Lailatul Qadri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan pada satu malam dalam 30 bulan Ramadan itu ada satu malam. Nama dia malam Lailatul Qadri. Lailatul Qadri bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri dia akan ada makna tersirat Lailatul Qadri itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami turunkan pada bulan Ramadan itu satu malam, iaitulah nama dia malam Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Ta'ala turunkan rahmat dan pahala yang sangat besar. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam yang diberi galakan untuk kita mencarinya. Untuk kita mencarinya. Adakah ada tanda-tanda malam Lailatul Qadri itu? Maka tanda-tanda itu pasti berlaku kepada orang-orang yang saleh, terdiri daripada para nabi, para salihin, para wali, para ulama, orang-orang yang dekatkan hati mereka dan roh mereka itu sentiasa mengingati Allah Ta'ala, maka pastinya mereka dapat dia punya tanda-tanda Lailatul Qadar. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka pada malam Lailatul Qadar itu Allah Ta'ala membawa rahmat. Iaitulah yang disebut, iaitu kasih sayang Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat turun dan mendoakan bagi orang yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, dan kalau kena pada malam 10 akhir Ramadan, apa yang diminta akan diberkati dan Allah Ta'ala akan bagi makbul kepada permintaan kita tersebut, sama ada dapat di atas dunia ataupun di akhirat kelak. Muslimun, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa yang perlu kita buat? Sebagaimana yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengketatkan kainnya. Itu istilah balaghahnya ialah akan memperkuatkan lagi amalan di malam akhir Ramadan dengan melakukan ibadah dengan sebaik yang mungkin, sebanyak yang mungkin. Seolah-olah Ramadan tidak akan ada lagi untuk diri kita, maka kita standby untuk buat ibadat dengan sebaik mungkin. Maka Nabi menggerakkan isteri-isteri baginda dan siapa sahaja yang ada di dalam rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk berqiyamul lail. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang paling terbaik sepanjang hayat kita. Sepanjang kehidupan kita di muka bumi Allah, inilah Ramadan yang paling terakhir. Inilah Ramadan yang paling terbaik. Kita menganggap ia sebagai Ramadan yang terakhir. Maka kita menginsafi diri kita, apakah yang akan kita bawa bekalan? Maka tidak lain dan tidak bukan kita mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila 10 akhir Ramadan adanya sembahyang sunat tarawih, dan juga di akhir Ramadan adanya, bukan kata akhir, 15 ke atas adanya tarawih dan juga witir yang ada doa kunut. InsyaAllah sama-sama kita mengecapi akhir Ramadan ini
dengan Allah menguji seluruh dunia dan juga kita umat Islam dan juga bukan Islam di Malaysia ini. Dengan keadaan sekarang ini kita terpaksa hidup dalam keadaan bersederhana dan juga kita hidup dalam mengikut garisan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk kebaikan bersama, insya-Allah. Muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati Allah, Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakash syukru kulluhu, Allahumma la uhsiyu thanaa 'alaika anta bima anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, segala puji teruntuk bagimu ya Allah, dan segala kesyukuran adalah teruntuk bagimu ya Allah. Daku tidak dapat menghitung puji-pujian yang teruntuk bagimu. Engkaulah sebagaimana engkau memuji dirimu, kama athnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Maka kita kena banyak memuji Allah Ta'ala. Sebab tu dalam kita sembahyang sunat tarawih tu, antara waktu rehat ni, kalau kita tak buat tazkirah, kita pun selawat, kita pun sebut perkataan berkenaan dengan kebesaran Allah. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Nikmat-nikmat ni, kelebihan yang Allah bagi ni, sememangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara perkataan yang kita sebut, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah, syair kita sebut pula, Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi. Apa makna subhana? Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan malam yang akhir ini, kita kalau boleh, kita buat lebih baik daripada malam-malam yang sebelum, daripada 10 malam yang akhir. Muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tarawih berjamaah, adanya kalimah Al-Khalifatul Ula ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyiduna Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Ada kalimah Al-Badrul Munir Muhammad. Tu Al-Badrul Munir Muhammad. Maka dengan sebab hari ini kita boleh tengok live pada malam ini, kita selalu dengar orang akan sebut sallu alaihi. Tu. Maka ubah dengan apabila sebut saja Nabi Muhammad, nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila sebut nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi, bila sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kita telah melakukan sesuatu yang kita mendoakan kesejahteraan bagi Nabi SAW. Dalam kita sembahyang jemaah adalah sedikit yang kita mengaji, termasuklah yang Datuk Ismail Kamus pun buka dalam YouTube pun, Datuk Ismail Kamus pun ada bagi komen tentang selawat yang kita baca tu. Maka kita dengan sebab kita duduk sembahyang sendiri ataupun sembahyang berkeluarga ni, kita cek balik, rojok balik dengan ahli ulama. Bila sebut apa yang perlu kita buat bila sebut Nabi Muhammad, iaitu kita kena sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ianya berkaitan dengan ada orang yang menyebut kalimah tentang Nabi ataupun kalimah yang disebut dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, ada kawan-kawan kita, sahabat kita, Facebook kita minta apa pengisian yang perlu kita buat pada akhir Ramadan. Sejawabnya, kita buatlah sebaik yang mungkin. Kalau sebelum ni kurang, kita tambahlah sikit daripada sebelum. Di antaranya ialah kita banyak, kalau kita mengaji Pondok Bakti Keruh dulu, dia memang menetapkan, iaitulah pada setiap lepas sembahyang fardu tu, sebanyak 200 kali kalimah la ilaha illallah. Setelah almarhum Tuan Guru Datuk Paduka Bakti, dia akan baca ataupun dia akan zikir sebanyak 200 kali setiap sembahyang fardu. Makna dia bukan mula daripada akhir tak, tapi kita disebabkan malam ni Ustaz Adi baru live, maka kita kongsikan amalan itu, iaitulah kalimah la ilaha illallah tu kita buat lepas pada sembahyang sebanyak 200 kali. Bermakna kalau 5 kali kita sembahyang,
Totalnya ialah sebanyak 200 kali dengan 5 kali makna 1000 kali. Sehari kita sebut la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Yang keduanya ialah kita bila 10 akhir Ramadan, kita gandakan lagi bacaan Al-Quran. Al-Quran mesti digandakan bacaan dia. 10 akhir Ramadan kita ganda, kita baca banyak sikit. Kalau sebelum ni kita baca semuka, kita tambah bagi dua muka. Jadi jangan jemu ya. Jangan jemu. Lakim minat tatwilikal latil himam fasara fihi al-ikhtisar al-multazam. Akan tetapi yang panjang-panjang tu menjemukan. Tapi disebabkan akhir Ramadan, kita tanamkan semangat kita supaya mesti ditambah lagi. Wazdat, mesti ditambahkan lagi. Apa juga bekalan dengan akhir Ramadan, kita tambah baca Quran kita. Kita tambah, kita baca Quran. Kalau baca semuka, lepas ni baca dua muka. Dan kalau boleh setiap sembahyang fardu kita baca Quran. Kita baca Quran. Quran mesti ditambah. Ya. Berlaku di negara Arab ni, memang saya duduk di Mesir dulu pun, dia Quran ni bagi mereka, orang jahil, orang awam biasa pun memang hafal Quran. Anta hafaz al-Quran. Dia tanya kita hafal Quran, kita pun kata hafaz tu juz. Dia ingat kita hafaz 15 juzuk. Juzuk min kull. Kita kata juzuk setengah daripada satu juzuk saja. Oh, dia ingat 15 juzuk, mana 15 juzuk 30 juzuk, mana kita setengah. Dia kata pandai hang, pusing aku kan. Jadi orang Arab ni dia menghafal Quran. Jadi satu orang syekh ni, dia nak bagi anak dia menikah dengan satu orang. Dia nak cari satu orang yang hafiz Quran lah, nak jadi menantu dia ni. Lalu dia tanya 3 orang semua. Dia tanya yang pertama, awak nama apa? Yang pertama kata, nama saya Al-Kautsar. Dia kata yang pertama. Cuba baca Al-Kautsar, dia pun baca Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jadi syekh ni kata, ini tak berguru punya baca Quran. Dia kata gagal. Next. Yang kedua pun, awak nama apa? Yang kedua nama dia Tabat, nama dia. Dia pun baca Tabat. Pun tak betul pasal qalqalah akbar tak bunyi kan. Tabat yada abi lahabin wa tabba. Itu qalqalah akbar. Mana tak lulus. Dia kata tak lulus. Yang ketiga ni nama dia Yasin. Yasin nama dia. Syekh tanya, awak nama apa? Dia kata di kampung saya majoriti orang panggil saya Ikhlas. Tapi nama betul saya Yasin. Dia cakap itu. Syekh kata cuba baca surah Ikhlas. Dia pun baca. Last kali lulus dia baca. Boleh menikah dengan anak syekh. Jadi muslimin muslimat, Quran ni dia mesti dibaca selalu. Diulang selalu, ditambah pembacaannya. Dan di antaranya ialah amalan yang perlu kita buat untuk menguatkan kita punya malam Lailatul Qadar itu, di waktu siangnya itu ialah dengan kita banyak zikrullah, dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lain daripada la ilaha illallah, kalimah tahlil itu. Kita banyak sebut kalimah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Process by which behavioral change take place in an individual as a result of experience which he has undergone. Kan? Iaitu satu benda yang mesti melalui proses. Kita nak biasa sebut subhanallah wa bihamdih ni, kalau tak diberi kegemaran, tak beri benda yang menggemarkan, kita kurang. Maka Nabi menyatakan dalam hadisnya, kalimatani, 2 kalimah ni, khafifatani, ringan kedua-duanya. Sakilatani fil mizan, sakilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan esok. Di neraca Allah esok berat. Kalimah ni pahala dia berat. Dia punya keuntungan dia tu besar. Sakilatani fil mizan. Apa dia kalimah itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Lain daripada waktu subuh, kita sebut kalimah subhanallahi wa bihamdih. Syekh Abdul Hadi Karsah, ulama Syria sebut afdal lepas asar. Tapi bila bulan Ramadan ditambah lagi, mana-mana pun tak apa.
Tapi yang penting kita menyebut kalimah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kerana pada bulan Ramadan amalan sunat diganda-gandakan lagi pahalanya. Maka pada waktu pagi nak sebut apa kalau subhanallah wa bihamdih? Pada waktu petang dan malam, maka pada waktu pagi sebut subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Tak ingat. Oleh kerana kita tak ingat kalimah tu, kita buka lagu lama-lama, lagu nasyid lama-lama, dia berbunyi subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Itulah antara zikir yang kita boleh buat 10 akhir Ramadan ni. Di waktu pagi kalimah subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Dan kalimah waktu petang dan malam, iaitulah kalimah subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Zikir yang termasuk dalam kategori tasbih. Kemudian di antara amalan lain pada akhir Ramadan, pada siangnya, ialah kita jangan tinggal dah lepas pada ni. Jangan tinggallah sembahyang-sembahyang sunat. Sembahyang sunat istisqa, sembahyang sunat duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar. Ba'diyah asar tak ada dah. Ba'diyah asar jangan ada buat. Ba'diyah asar tak ada. Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, sembahyang sunat awabin. Man shalla 6 raka'atin ba'da al-maghrib qabla an yatakallama ghufira lahu dhunubahu 50 sana. Siapa sembahyang 6 rakaat lepas saja sembahyang maghrib, no cakap-cakap, tak mau cakap. Kecuali bini tanya beras tak beli lagi, tu kena cakap lah kan. Bini tak beli lagi, dia kata dunia. Apa dunia? Itu adalah akhirat. Nafkah kita kepada anak bini kita tu kena beli, kena cari, kena bagi kan. Tapi Nabi kata siapa yang sembahyang 6 rakaat lepas pada maghrib, before, sebelum daripada maghrib, not after. Qabla an yatakallama, sebelum daripada bercakap-cakap. Sembahyang ni lepas pada maghrib, selepas daripada sunat ba'diyah maghrib, buat sembahyang 6 rakaat, nescaya diampun baginya 50 tahun dosa. InsyaAllah kita cuba pada malam besok untuk kita buat benda tu. Dan walaupun kita nak sembahyang sunat tarawih sekalipun, kita jangan tinggal sembahyang sunat ba'diyah isyak seboleh yang mungkin. Sembahyang sunat ba'diyah isyak jangan tinggal. Sebab dia package lain, tarawih package lain. Kena ingat, kalau kita tinggal, kerugian besar bagi kita. Walaupun kita nak kejar Ramadan dengan 10 akhir Ramadan, kita jangan tinggal ba'diyah isyak itu. Kerana ba'diyah isyak itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, tambahan pula selepas daripada isyak pada bulan Ramadan. Dan sembahyang yang sangat penting bagi Nabi SAW, ianya sangat suatu yang Nabi SAW dalam hidup dia, catatan dari dia memang buat benda ni, iaitulah sembahyang sunat witir. Witir jangan tinggal. Walaupun hukumnya makruh sembahyang 1 rakaat, tapi lebih baik daripada mengdam di bawah pokok ketapang tanpa sembahyang sunat witir. Tikam 4 kali tapi sembahyang sunat witir tak buat. Buat 1 rakaat, keadaannya makruh kerana berasingan, tetapi pahala tetap ada kerana dia paling biasanya 3. Tu sembahyang 3 rakaat, ataupun buat 1 kemudian tengah malam buat lagi 2. Yang penting buat witir, buat lagi sampai 11 lagi bagus insya-Allah. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pakai ambil video ni share insya-Allah. Kita teruskan lagi. Apakah amalan yang sepatutnya kita buat pada akhir Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan ialah kita menggandakan sedekah kita pada bulan Ramadan, terutama sekali pada akhir Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenali dengan orang yang paling pemurah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arkhasun nas.
Nabi SAW ialah manusia yang paling pemurah pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau bulan tak Ramadan pun Nabi SAW sangat, dia dikategorikan orang yang pemurah. Sehingga datang satu orang menghadiahkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya dah buat baju untuk kamu ya Rasulullah, untuk Nabi ya Rasulullah." Special. Oleh kerana Nabi kita SAW ni rupa parah dia tampan. Dia kulit dia putih merah. Orang dia sekali tengok tidak jemu memandang. Berbanding kita tengok sekali pun cukup badan dah tengok. Itu sebab dia makin kurang. Live kita 23 jadi 22, 22 jadi 21 kan. Nabi SAW ditengok orang, semakin ditengok semakin menarik. Itu kelebihan baginda Nabi. Ada satu orang dia tengok tubuh Nabi, dia dah boleh bajet ukuran badan Nabi dan dia buat baju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bajunya berwarna merah hati. Baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, jubah itu berwarna merah hati. Ini bukan bulan Ramadan. Ini bukan bulan Ramadan. Merah hati jubah Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju itu pada suatu hari. Nabi pakai baju itu. Bayangkan orang kulit putih merah, orang hidung teratak ni, orang pula keturunan mulia dan seafdal-afdal manusia. Sangat menarik. Tak pakai baju merah hati itu pun dah menarik dah. Betul. Maka Nabi SAW pakai, lalu ditegur orang. Kata Syekh Fahmi Zamzam waktu mengajar di Pondok Kejar itu, dia kata ditegur orang. Dia kata, "Ya Rasulullah, baju cantik sangat." Nabi kata, "Ada orang buat kat saya ni." Tak, dia kata cantik, kalau saya pakai pun elok. Nabi ni satu manusia yang fatanah, yang cerdik. Orang ni kalau dia puji lebih ni ada makna di sebalik tu. Maka Nabi kata, "Adakah kamu nak baju ni? Sekiranya kamu nak baju ni, saya akan menghadiahkan kepada kamu." Maka dia kata, "Saya nak ya Rasulullah." Maka Nabi masuk dalam rumah dia, Nabi pun bungkus baju dan Nabi bagi. Tu dipanggil apa? Pemurah. Kita boleh buat cara tu? Tak boleh. Hak ada pun tak boleh, tambah nak bagi. Begitulah sifat Nabi SAW. Waktu bukan Ramadan, maka ada sahabat lain tegur, "Apa hampir minta kat Nabi lagu tu?" "Tak, saya semua puji betul." "Tak, cara kamu tu memang nak baju Nabi. Memang kamu nak baju dia. Kamu tahu dia pemurah?" "Ya, saya tahu, sebab dia pemurah tu saya pergi minta." "Kalau tara saya puji lagu tu pun dia bagi dah, apatah lagi kalaulah bulan Ramadan." Maka Nabi SAW dia sangat pemurah. Maka perangai pemurah ni, sedekah ni, rajin bagi ni, diberi tanpa diminta ni, pada akhir Ramadan kita hulun lagi. Ada satu orang meninggal pada zaman Nabi SAW. Meninggal dia, dikenali orang yang sangat pemurah. Walaupun kadang-kadang dia pun sesak, dia pun tak ada, tapi dia tetap bagi. Pada akhir Ramadan, pada bulan Ramadan, sama dia punya pemurah dia. Tiba-tiba ditakdirkan Allah, dia mati pada bulan Ramadan dan dia boleh mengucap kalimah La ilaha illallah. Kemudian dia ada bercakap, "Kalau aku bagi sebiji, dapat semua." Kalau aku bagi sebiji, dia kata, dapat semua. Orang semua tengok, apa ni mati dah boleh dah sebut kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, husnul khatimah, confirm. Tapi pasal apa ada bercakap di belakang lagi? Nabi senyum. Kerana Nabi sangat tahu apakah yang dimaksudkan dengan arhasun nas. Arab panggil karim. Apakah disebut dengan hati yang baik, hati yang ada rasa bagaimana kesusahan orang lain, bagaimana keperitan orang lain. Maka Nabi SAW senyum. Habis pada tu rujaklah satu orang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, adakah orang itu mati dengan tidak baik di bulan Ramadan ini?" Kerana dia bercakap lagi setelah dia mengucap kalimah La ilaha illallah. Maka kata Nabi SAW, "Adakah kamu tahu apa yang aku tak tahu?" "Wallahu a'lam, Allahu a'lam wa rasuluh." Allah dan Rasul saja yang tahu kelebihan. Sesungguhnya setelah mana dia memejamkan mata dengan dapat menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia nampak pahala yang dia bagi sebelum buka puasa saat ini, dia bagi kepada satu orang yang tak ada makanan.
Orang tanya kat dia, abang, ada makanan saya nak tumpah makan? Dia kata, aku pun tak ada apa. Kalau ada pun sebiji kurma ni lah. Tak apa, kita bagi seorang setengah. Kita bagi seorang setengah. Susah sama susah, dia kata. Dalam keadaan terdesak tu, dia boleh bagi seorang setengah. Maka bila dia bagi seorang setengah, bila dia pejam saja mata dia, apa makna mati? Nampak benda yang orang hidup tak nampak. Apa makna hidup? Hidup kita hanya nampak apa yang kita hidup ni. Sebenarnya mana kehidupan? Mati itu kehidupan. Sebab kita nampak ahli dunia nampak apa hak kita rasa, kita nampak apa ahli dunia sedang buat, dan ahli dunia tak nampak kita. Bila dia pejam saja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Nabi, maka tiba-tiba dia nampak pahala setengah kurma hak dia sedekah saat ini. Hak dia sedekah setengah saat ini, dia nampak pahala. Lalu dia kata apa? Kalau aku sedekah semua, itu maksud dia. Kalaulah saya sedekah semua, maka kelebihan dia dan pahala dia dan anugerah Tuhan lebih banyak daripada apa yang aku dapat pada ketika aku mati ini. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian, maka rebutlah di 10 akhir Ramadan ini dengan kita mempertingkatkan amalan, dengan kita banyak lagi buat ibadat, dan akhir sekali insya-Allah amalan ni ialah jangan lekang pada hidup kita, ialah banyak selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung tarawih lagi insya-Allah. Maka sama-sama kita selawat atas Nabi kita bagi banyak. Abang Azmi Salim, Sungai Bakap, Sungai Duri, alhamdulillah ni kain serban ni abang punya, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampai pada malam ni, kain serban ini sebagai bukti bahwasanya kasihnya abang pada saya untuk saya teruskan dakwah insya-Allah di mana saja medan. Di Bismillah ke tadi orang tanya Oasis ke, kalau ada jemputan insya-Allah kita masuk, kita akan bagi tazkirah yang sebaik mungkin insya-Allah. Kalau telah direzekikan Allah, kerana rezeki itu tidak terselah alamat, insya-Allah apa saja yang orang bagi pada kita, kita pakai. Ni abang Sungai Duri bagi dekat saya pakai, dan saya setiap kali pakai, saya hadiahkan bacaan doa kepada abang dan orang yang bagi. Insya-Allah pahala tu mengalir. Ada satu pakaian orang bagi kat saya, kopiah warna hitam tu. Ala tengok dalam Facebook saya lama-lama kuliah di YouTube, saya pakai warna hitam itu. Yang tu pun ada seorang cikgu, dia orang petani panggil kru, yang tu kru. Kru ni bahasa logat petani, bahasa Thailand, bahasa Siam. Kru ni makna cikgu. Dia bagi pada saya, dia nak tengok saya pakai, dan isteri dia telah kembali ke rahmatullah. Dia pun tengok saya pakai. Apa tujuan kita pakai? Setiap orang beri pada kita, dia nak supaya kita pakai. Itu juga adalah anugerah daripada Allah. Maka setiap benda orang bagi, kita bagi nikmat, kita pakai untuk menunjukkan kita suka dan kita bersyukur atas nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmatmu Tuhanmu, atas dasar bersyukur sila ceritakan pada orang. Atas dasar tak bersyukur, nak kufur, tutup, jangan. Kalau nak bagi orang lain buat galakkan baik, macam Ustaz Abid Liu buat, macam ustaz-ustaz lain buat, ustaz tidur buat, silakan, tak ada masalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritalah. Kita ada kelebihan macam mana, kita biasa bagi. Apa tujuan ikhlas kita? Ialah satu saja, lita'abudi, kerana sama-sama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir ni kita jangan tinggal, iaitulah kita selawat atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita jangan tinggal selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap benda hak kita buat insya-Allah. Insya-Allah Abang Nazri Yaakob Pinang Tunggai, terima kasih atas pemberian pada hari itu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah murahkan, permudahkan urusan Abang Nazri kita dunia dan akhirat. Kita banyak selawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila kita banyak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya, siapa sembah selawat atas aku sekali saja, sallallahu alaihi asyara. Ada banyak riwayat, ada banyak versi hadis tu, tapi murad dia, what's the mean that in here, apa maksud hadis tu? Siapa selawat atasku sekali saja, kata Nabi, maka Allah beri pada dia 10 rahmat. Apa makna rahmat? Kasih sayang Allah, iaitulah lindungan. Rahmat Allah Ta'ala sentiasa memayungi bagi orang yang cintakan kepada insan. The only one, hanya ini seorang saja in the world, dalam dunia ini, manusia yang Allah anugerahkan kemuliaan dunia akhirat, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan selawat atas Nabi sallallahu. Mudah-mudahan tazkirah kita ini adalah tazkirah yang boleh menjadi perangsang, dengan sebab Allah menggerakkan lidah saya, bukan dengan sebab kelebihan saya. Allah gerakkan lidah saya untuk kita menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelum ini. Kalau sebelum ni kita baik, lah ni lebih baik daripada sebelum.
dengan kita banyak selawat kepada Nabi SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi ya keri. Satu sekolah Yayasan Khairiyah dulu insya-Allah. Kita selawat insya-Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Itu selawat paling afdal dalam semua selawat ya. Fadil Parit Buntang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu kalau boleh kurang sehari 11 kali kita sebut. Tapi ini kita selawat hak umum. Semua orang tahu selawat ini adalah selawat yang dibaca pada ketika berzanji, ketika majlis-majlis. Dulu kala benda ni adalah benda yang penting. Nangoi-nangoi orang pun setakat tok siap masjid, tok bilai, bukan ustaz, orang biasa pun dia ingat selawat ni. Tapi kalau ustaz tak ingat, the big problem ah. Ustaz kena ingat selawat ni. Iaitu selawat yang popular dibaca. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithlahu snika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithlahu snika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salatullahi ala Ahmad adda tahriri suturi. Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapat buku ni bertajuk Fadilat Selawat oleh Rasul Muhaddisin Alamah, dipanggil Muhammad Zakaria, dipanggil Syekhul Hadis. Maulana Zakaria Maulana Ilyas, ini nama popular dalam bidang ilmu hadis. Menulis kitab yang banyak dengan penuh keikhlasan. Banyak selawat, cari kitab yang cerita pasal Fadilat Selawat. InsyaAllah akhi Muhammad Fadil boleh kongsi tazkirah ini untuk seluruh warga Parit Buntang insyaAllah. Dan terima kasih kepada ketua pelajar kami di Mesir, Ustaz Zubir Muhammad Syarif. Waktu di Yayasan Khairiyah saya tingkatan 4, Ustaz Zubir tingkatan 1. Waktu di Mesir saya tingkatan 1, Ustaz Zubir tingkatan 4. Okey, insya-Allah kita bertemu lagi di baik masa, di lain ketika. Yang baik semua daripada Allah. Kekurangan itu pastinya kekurangan saya sendiri yang tidak memiliki apa-apa, dan semuanya jika ada pun akan kembali kepada Allah suatu masa nanti. Tidak ada apa yang kita bawa. Perkataan yang kita cakap pada ini, ma yalfidhu min qawlin illa raqibun wa atid. Setiap benda yang kita tutur adalah menjadi bukti di hadapan Allah. Apa yang kita kata adalah untuk kebaikan bersama,
saling-saling kita tegur. Fa inna hadhihi tadhkirah lil ghafil wa ma'unah lil aqil walau annaha law turikat lidzalika mink. Kerana bahasanya tazkirah ni bukan ada kelebihan orang yang bercakap tu, tidak. Kadang-kadang hak dengar tu lebih pandai daripada hak bercakap. Tetapi fa inna hadhihi tadhkirah lil ghafil. Yang pertama, kalau mungkin kita tak pandai ataupun kita terlalai, walaupun kita pandai, ia adalah membantu kita. Lil aqil, orang yang berakal pula, dia akan nilai tazkirah ni untuk apa. Dan poin yang baik akan diambil oleh orang berakal, dan poin yang tidak baik ditolak, tidak dibawa dalam kehidupan dia. Sebab inilah yang disebut oleh Ustaz Hasan Syukri, tidak ada satu pun perkataan negatif, tidak ada satu pun benda yang saya jalani selama saya diterbiah oleh ulama-ulama terdahulu untuk menerima satu pemikiran Islam sejati, iaitulah dia menjadi manusia yang tidak ketagih dengan pangkat dan sebagainya. Walaupun dia orang yang hebat, Ustaz Hasan Syukri ini, dia kata apa dia? Sesuatu yang positif mesti kita ambil dia, kita jadikan dia sebagai motivasi untuk terus berjaya. Yang negatif jangan kita simpan dia. Setiap benda yang kita rasa benda tu dendam, tinggalkan. Setiap benda yang boleh menyebabkan kita makin baik daripada sebelum, ingat kebaikan orang, lupakan kejahatan orang. Ingat kejahatan kita, lupakan kebaikan kita. Ada prinsip macam ni, insya-Allah berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr, insya-Allah di main masa dekat-dekat nak akhir Ramadan. Kita umum sekali lagi, kita akan buat satu live lagi cerita tentang akhir Ramadan lagi, insya-Allah. Sekatu, insya-Allah, terima kasih semua yang menonton, insya-Allah. Sekiranya ada kesilapan dan juga kesalahan dalam apa yang saya cakap, tolong tegur dan tolong bimbing saya, bantu saya. Sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asri. Saya doakan semua hak dengar pada malam ni mendapat bimbingan Allah, hidayah dan taufik, dan dipermudahkan urusan hidup dunia. Berkat berjaya itu bukan setakat di atas dunia, dan kejayaan itu sehingga ke alam akhirat, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li muallimina wa li muallimati wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami minta lindung denganmu segala musibah, dan kami minta lindung kepadamu agar Engkau hindarkan penyakit yang ada di dalam bumi Malaysia pada ketika ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berilah ketenangan dan ketabahan kepada pemimpin nombor 1 Malaysia, iaitulah Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga berilah taufik dan hidayah kepada Yang di-Pertuan Agong Malaysia agar mereka sama-sama dapat membimbing bumi Malaysia ke arah yang Engkau redai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesejahteraan siapa sahaja yang tengok video live pada malam ini, ya Allah. Murahkanlah rezeki mereka, ya Allah. Dan sekiranya mereka melihat lagi video live daripada ustaz-ustaz lain pun juga, insya-Allah murahkanlah rezeki mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang sempit luaskan, yang luas berikan lagi ketabahan. Dengan sebab luas itu juga ujian, ya Allah. Tapi berilah ketabahan untuk terus tabah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, diri saya sendiri dan juga orang yang ada pada malam ni sekiranya ada salah silap, ampunkanlah dosa sesama kami. Sebelum lagi Aidil Fitri pun kami minta maaf, ya Allah. Apatah lagi di Aidil Fitri, ya Allah. Sekiranya ada hutang, ya Allah, permudahkanlah urusan hutang kami, ya Allah.
Jangan biarkan hutang itu membelenggu kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, bersyukur ya Allah dengan nikmat yang kau beri pada hari ini, ya Allah. Kami masih lagi dapat mengadakan majlis-majlis ilmu, dapat mengetimu, ya Allah. Semua itu dengan bantuanmu, ya Allah. Kami bersyukur di atas nikmatmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.